rakyat Mesir kebanyakannya bermazhab Asy-Syafi'i. Bahkan ulama-ulama di Mesir pun kebanyakannya Asy-Syafi'i. Okay. Kemudian kalau kita pergi lagi, ya, di beberapa negara lain, beberapa tempat lain di Syria, ya, kebanyakan ulama besar di Syria bermazhab Asy-Syafi'i, seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-Syahid, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Mustafa Al-Bugha, dan syekh-syekh besar yang lain pun bermazhab Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita pergi lagi ke negara-negara sebelah Yaman, maka sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawasanya di Yaman sana ada satu wilayah, satu daerah yang namanya Hadramaut, yang kebanyakannya orang di sana, bahkan bukan kebanyakan, keseluruhannya bermazhab Asy-Syafi'i. Okey. Dan kita hukum ni secara ghalib, ya, kita melihat secara ghalib. Baik. Kitab kita ni kitab apa? Kitab yang membicarakan perkara yang wajib ke atas seorang hamba terhadap Tuhannya. Maka apabila sebut kata perkara yang wajib, ya, ke atas seorang hamba terhadap Tuhannya, maka ia meliputi dua pokok besar, iaitu perkara akidah dan perkara syariat. Okay. So, dalam kitab kita ni akan ada perbincangan tentang akidah, ya, walaupun tidak begitu detail, dan juga akan berbicara tentang syariat, walaupun juga tidak begitu meliputi semua bab, ya. So menjadi tradisi di pondok-pondok baca kitab ni sebagai miftahul ilmi, sesuai dengan majlis kita ini miftahul ilm. So dia orang menjadikan kitab ini sebagai salah satu silibus kepada anak-anak pondok yang baru nak belajar. Saya dulu pun belajar kitab ini pada ketika mula-mula memondokkan diri, ya. Pada ketika mula-mula memondokkan diri. Di mana? Di pondok, kalau siapa kenal di Kelantan, Pondok Banggul Naim Gelang Mas Pasir Mas. Ya, Pondok Banggul Naim Gelang Mas Pasir Mas, Kelantan. Okey. Baik. InsyaAllah kita mulakan hari ini tafakuh kitab kita ni, kita pergi sikit-sikit. Dan insyaAllah saya akan baca dua bahagian. Untuk hari Selasa seperti hari ini, saya akan baca bahagian akidah. Dan untuk hari Rabu, saya akan baca bahagian fiqh, ya, bab taharah. Ya, supaya antum boleh tengok kitab ni dengan lebih luas lagi. Ya, dan supaya kitab ni kita boleh baca dengan rata sikit. Ya, kita boleh pergi lebih jauh. Ya, kita baca seiring insya-Allah bab tauhid, bab akidah, kemudian hari Rabu kita baca bab fiqh, supaya kita boleh ambil istifadah daripada perbincangan fiqh dan perbincangan akidah insya-Allah. Kalau kita baca bab akidah saja, kita akan rasa lambat. Lambat nak habis kitab ni. Banyak lagi ni belakang. Alright. So kalau kita baca dua-dua bahagian akidah pun kita baca, bahagian fiqh pun kita baca, kita tengok dah nak habis, dah 3 kelas baru padahal. Kita tengok depan dah tercoret, belakang sikit pun bab akidah dah tercoret, kemudian pensyarah lain pula baca bahagian belakang ni, dah nak habis, tak banyak. Sabar. Macam tu. Okey. Saya akan fokuskan kepada matan, ya. Untuk syarah ni kita tak bacalah syarah satu persatu, kita petik apa yang kita rasa memberi apa yang kita rasa
bagus untuk kita share. Kalau kita nak baca semua, itu tak mampu. Dan satu lagi saya ingatkan kepada saudara-saudari yang saya hormati, kita ikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pengajian tak masuk silibus, ya, tak masuk silibus. So apabila tak masuk silibus, ada orang dia malah, ada malah, pakai malah. Siapa tu? Kawan-kawan kita, Faizul, ya. So kalau boleh tutup mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Kalau nak tanya soalan, boleh mencelah untuk tanyakan soalan ataupun tuliskan di ruangan chatting. Itu ikutlah mana-mana, tak ada masalah. Saya boleh belaka, ya, sama ada di ruangan chatting ataupun melalui voice, suara secara langsung, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, so inilah kitab kita yang kita akan diskusikan, iaitu namanya Safinatun Najah Fima Yajibu 'ala al-'abdi li maulahu ala madhhab al-Imam Syafi'i. Walaupun ya, Fima Yajibu 'ala al-'abdi li maulahu tu nampak sekaligus dia fokuskan kepada fiqh. Okey. So artinya kitab ini fokus asalnya ialah kepada perbahasan fiqh. Cuma dia sebut sepintas lalu, ya, secara ringkas bab akidah. Okey, sebagai peringatan, ulangan kepada kita penuntut ilmu. Baik, kita teruskan dengan memberi sedikit pengenalan kepada tuan kitab kita ini. Tuan kitab kita ini namanya Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Salim bin Abdullah bin Sumair, ya, Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, dengan makna dia menisbahkan dirinya kepada Hadramaut Al-Syafi'i dan menisbahkan dirinya kepada Al-Syafi'i, mana dia bermazhab Al-Syafi'i. Syekh kita ini, pengarang kita ini, dia mati pada tahun 1271 Hijrah, ya, ataupun bersamaan dengan 1888 Masihi. So orang ni bukan orang zaman kita, artinya dia orang 2 kurun yang lalu, 1855. Masa 1855 ni negara kita macam mana tak tahu. Okey. Negara kita ni masih lagi dijajah oleh British, England, orang putih pada ketika itu. Ataupun kalau tak salah saya, itulah diperintah oleh orang putih. Okey. So kita terjajah pada ketika ini. Okey. So kehidupan kita pada ketika itu, datuk-datuk nenek kita dulu tak tahulah macam mana ketika hadirnya Syekh Salim menulis kitab ini. So sebagai pengenalan ringkas kepada Syekh Salim penulis kitab kita ini, dia adalah al-alim, al-allamah, al-muallim, seorang guru, seorang yang sangat alim. Allamah itu maknanya orang yang sangat alim. Allamah, so dia guna sirah mubalaghah, ada syiddah di atas huruf lam. Al-allamah, kalau kita dengar orang nisbahkan, orang gelar seorang itu dengan al-allamah, maknanya orang yang sangat alim. Okay. Al-muallim dia seorang guru, wal qadhi dia seorang qadhi, was siyasi dia seorang ahli politik, ya, wal khabiru bi syu'uni al-askariyati, dan dia seorang yang pakar dengan perihal ketenteraan. Ni pengarang kitab kita ini, orang yang pakar dengan perihal ketenteraan, askar. Fa masya-Allah tabarakallah. Itu dah ada, boleh pakai tengok, ya.
Dulu saya belajar kitab ini dengan Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahim bin tu, saya tak berapa ingat bin ayah dia tu, tak ingat nama apa. Tapi kita panggil dia Abang Rahim. Ya, di pondok Gelang Mas yang saya sebutkan tadi. Dan dia jadi menantu kepada tuan guru pondok Gelang Mas. Orang panggil tok gurunya dipanggil Haji Ishaq, tuan guru Haji Ishaq, ataupun lebih mesra dipanggil oleh orang kampung sebagai Pak Dik Awai dalam bahasa Kelantan. Pak Dik Awai. Right. So saya belajar kitab ni pada usia lebih kurang 18 tahun, lebih kurang 18 tahun, 19 tahun, lebih kurang macam itulah. Okey. Baik. So penulis kita ini, muallif kita ini, dia adalah seorang al-allamah, al-muallim, al-qadhi, al-siyasi, seorang ahli politik, memang dia terlibat secara langsung dalam politik, wal khabiru bi syu'unil askariyati, dan dia pakar dengan perihal ketenteraan. Al-faqihu syekhu, dia seorang faqih, alim dalam bidang fiqh, ya. Dengan arti kata fiqh itu sudah menjadi bersebati dengan dirinya. So kita ni yang belajar ni kena usahakan macam tu jugalah. Ya, belajar fiqh, biarlah fiqh itu bersebati dengan diri kita. Sehingga apa-apa hal kita boleh buat pertimbangan secara fiqh. Apa saja hal yang di hadapan kita, kita pertimbangkan secara fiqh. Apa hukumnya, apa kesannya, apa kaitannya, apa yang terjadi kalau saya buat ini, ma yatarattabu ala fi'lihi, apa yang terjadi kalau saya buat satu benda ni. Okey. So apabila fiqh itu sudah bersemadi dalam tubuh badan kita, maka insya-Allah hidup kita akan terpimpin. Okey. Dia dilahirkan, itu saya potong nama tak baca, tadi dah beberapa kali baca. Wulida fi qaryati Dhi Asbah. Dia dilahirkan di kampung, nama kampung dia tu Dhi Asbah. Ya, termasuk Qura, salah satu kampung daripada kampung-kampung Wadi Hadramauta. Ya, kampung-kampung di perlembahan Hadramaut. Hadramaut itu nama daerah yang saya sebutkan tadi. Sehingga sekarang ni daerah ini masih subur dengan ilmu dan masih subur dengan orang-orang alim. Ya, keluar daripada daerah ini ramai orang alim. Hatta di tanah Melayu kita ni pun, tanah air kita ni, ramai yang balik daripada Hadramaut dan memberi sumbangan kepada ummah ini. Okey, ada yang buka pondok, ada yang buka riba, ada yang macam-macam, ya, Hadramaut. Perkataan Hadramaut itu perkataan yang kita panggil dalam bahasa nahwu Hadramaut tarkib mazji. Di mana dia disusun daripada dua perkataan, hadara mautun, hadir oleh kematian. Apabila dia sudah jadi satu perkataan, ya, yang kita panggil at-tarkibul mazji, susunan yang campur, asal dua campur jadi satu, maka dia termasuk dalam kumpulan asma'ul lati la tansarif. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Sebab itu baca baris itu hadara mauta. Orang tak baca min qura wadi hadara mautin. Orang tak baca. Sebab dia mamnu' mina as-sarfi, hadara mauta. Mauta pun baris satu saja. Jangan baca dua pula. Hadara mautan. Itu salah. Hadara mauta. Baris satu saja. Okey. Wa tarabba wa ta'allama, yang ini kita tak bacalah satu persatu, nanti matan kita baca. Dia tarabba, terdidik dan belajar di sisi ayahnya sendiri. Ayahnya Tok Guru juga, Syekh Allamah Al-Muallim Abdullah ibn Sa'd ibn Sumay. Kemudian qara al-Quran, dia baca Quran dan memperelokkan wajah-wajah menyempurnakan Quran, ya, kepada ayah dia. Thumma ishtawala bi iqra'ihi, kemudian dia pula berkhidmat untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain.
Kemudian Syekh Salim kita ini, penulis kita ini, nafa'anallahu bi ulumihi fid dar ini amin. Darasal ulum syar'iyyah, dia belajar ulum syar'iyyah ala walidihi, dengan bapa dia tadi, wa ala jam'in minal ulama il hadarimati, apa ayat sebutnya. Dan belajar juga daripada sekumpulan ulama daripada Hadramaut. Wa nasyaral uluma, dan kemudian apabila sudah matang ilmunya, dia menyebarkan ilmu, wa darasaha, dan mengajarkannya pada orang lain. Wa aqbalat tullabu alaihi yanhaluna min ma'inihi. Ya, ramai penuntut-penuntut ilmu yang pergi mengaji dengan dia. Aqbala, mengadak dia lah, maknanya pergi mengaji dengan dia, alaihi ala syekh, yanhaluna min ma'inihi, yang meminum daripada apa kita kata, tuangan air ilmu yang diberikan kepada anak-anak muridnya. Ini dia bercakap secara balaghah lah. Yanhalu dengan makna meminum. Biasa minum ni kita kata minum di cawan, minum di apa? Minum di teko. Mana boleh minum teko? Tu tak baik minum teko. Minum di cawan, minum di gelas kan. So seolah-olah kita pergi memondok dengan seorang tok guru, kita meminum, ya, meneguk air ilmu yang diberikan kepada anak-anak muridnya. Itu cerita dia. Wa kana min ajallihim, ya, as-sayyidu al-habib Abdullah bin Taha al-Haddad wa Syekhul Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Ya, dia di antara guru-guru yang dia lazimi, iaitu yang antara yang besar-besar. Guru dia orang ni banyak ya. Guru seorang ulama itu, ya, dia belajar daripada guru-guru yang ramai. Itu tabiat dalam dunia ilmu. Saya sendiri belajar daripada bukan seorang guru, ya, guru yang ramai, guru di pondok, guru di Azhar, guru di Jabatan Mufti, ya, guru di tanah air kita ini. Okey, so banyak guru. Okey, yang besar-besar disebutkan di sini Sayyidul Habib Abdullah bin Taha al-Haddad, ini keturunan Nabi SAW daripada kabilah ataupun daripada salsilah al-Haddad. Dan seorang lagi syekh yang disebut ialah Syekhul Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Ini antara ulama-ulama besar, ya, daripada Hadramaut yang membimbing Syekh Salim sehingga menjadi seorang ulama al-alim al-allama. Kemudian, ya, panjang ceritanya di situ disebutkan wa asyraqat samsuhu, kemudian menyinar dia punya cahaya mentarinya, wa dhara siyatuhu, ya, zahir dia punya kebolehan, sehingga suyirat ilaihi qasaidul madihi, ya, sehingga ada, ya, qasidah-qasidah yang memuji, ya, perjalanan hidup dia, ya. Okey, yang mana mereka hum fi martabati syuyukhi ka Syekh Allamah Abdullah bin Ahmad Basudan. So sehingga apa dia cakap ni, suyirat, berlakulah kasidah-kasidah memuji Syekh Salim dan memuji guru-gurunya. Di antara mereka yang memuji guru-gurunya, begitulah kul. Mimman hum fi martabati syuyukhi ka Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Dia di antara guru-guru Syekh Salim kita ni. Wa ma'attisa'i fil ulumi syar'iyyati, ya, bersama dengan keluasan ilmu yang dia miliki, ilmu syariat, wa qiyamihi bi nashriha kanat lahu musyarakatun fil umuri siyasiyati wa khibratun bit ta'adi al-harbi. Ya, dengan keluasan ilmu syariat dia, ini hebatnya orang mengaji syariat, otaknya jadi berkembang, bukan jadi mundur, bukan, ya, jadi semakin berkembang. Dan, ya, dia melaksanakan, ya, menyebarkan ulum syar'iyah ini. Apa yang dia dapat?
kanat lahu musyarakatun, ya, adalah baginya, bagi Syekh Salim penulis kita ini, ya, keterlibatan secara langsung dalam perkara-perkara siasah dan juga kepakaran dengan taktikal perang. Okey. So di mana mabda ataupun asal kepada perkembangan dan musyarakah ini, iaitu daripada pengajiannya yang serius, ya, dalam ulum asy-syar'iyyah. Seorang yang apabila dirinya sudah sebati dengan ilmu fiqh, maka otaknya berkembang, otaknya bergerak, sehingga dalam perkara-perkara yang dia tak pernah belajar pun, tetapi asasnya dalam syariah ada, dia boleh hadapi benda-benda dunia itu dengan baik. So Syekh kita ni memberi teladan yang bagus untuk kita, ya, ulum syariah yang dia miliki memberi panduan kepada kita, kepada dia untuk menceburkan diri dalam bidang politik, bahkan lebih jauh daripada itu, ya, dalam kepakaran taktikal perang. Ya, dia pernah dihantar ke India, ya, untuk memilih pakar-pakar askar dalam urusan pertahanan fi syu'unil madafi'. Lalu apa dia? Faktarahu wa arsalahu ilaihim. So orang pilih dia dan menghantar dia kepada Indianu untuk melakukan misi tersebut. Lalu dia pergi dan dia beli sebahagian daripada alat-alat peperangan yang moden yang ada pada ketika itu. Ya, di antaranya sampai ke Singapura, ya, pada masa itu, beli alat-alat perang di Singapura. Singapura tu Singapura. So tak tahulah masa tu apa yang berlaku di rantau Nusantara kita, di tanah Melayu kita. Singapura ni tanah Melayu kita. Jangan duk fikir sekarang. Sekarang ni memang dah hancur lah. Dengan pecah dan perintah yang dilakukan oleh penjajah, dunia Melayu kita sudah diperkotak-katikkan oleh orang putih. Tapi walaupun jangan kita batalkan benda itu semua. So kita kena lalui kehidupan kita dengan apa yang ada sekarang ini, dan dengan kuasa yang ada, ya, kita boleh pertingkatkan, ya, daripada semasa ke semasa. Kemudian selepas Syekh kita ni, ya, pergi ke India, pergi ke Singapura, membeli barang-barang ketenteraan moden yang ada di Singapura, wa ba'atha ila Hadramaut, dan dia utuskan, dia kirimkan benda itu ke Hadramaut untuk tujuan pertahanan umat Islam di sanalah. Barangkali ada peperangan dengan komunis, kerana di Yaman ni pelik, antara negara Arab yang agak pelik, kerana dia sempat diserapi oleh pahaman komunis. So kita kata, komunis? Komunis ni sesuainya dengan orang Rusia, orang Yugoslavia, orang Cina, orang Vietnam saja. Ni orang Arab pun boleh jadi komunis. Tu pelik kan? Jadi pelik. So komunis dulu besar sehingga dapat masuk ke tanah Arab. Sebahagiannya di Yaman satu ketika dulu, ya, dibahagi dua, satu di bawah pemerintahan komunis. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan dulu. Masa saya kecil-kecil dulu sempat lagi tengok peta Yaman, ada Yaman yang diperintah oleh komunis dan Yaman yang biasa. So tembok itu baru saja diruntuhkan oleh orang-orang yang belakang ini. So di Mesir, sehingga hatta di Mesir pun komunis sempat masuk dan mendapat sambutan daripada tokoh-tokoh ulama. Antaranya, ya, disebutkan bahawasanya Syekh Muhammad Abduh ada sedikit terpalit gerakan komunis di Mesir. Demikian juga anak muridnya yang sangat hebat itu,
anak muridnya nama apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penulis kitab Al-Manar, apa namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang terkenal itu anak murid Syekh Muhammad Abduh, dan juga menjadi murid kepada Syekh Jamal Al-Afghani, Rashid Ridha. Muhammad Hafiz Mahmud, tolong kita, Syekh Rashid Ridha. Okey. So ada terpalit dengan mereka itu isu komunisme, ya, pahaman komunis. Sebab itu ulama-ulama di Al-Azhar Al-Syarif dia kurang minat dengan tokoh-tokoh ini. Antaranya Syekh Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh, walaupun hebat ilmunya sampai jadi mufti kerajaan Mesir, tapi ada pahaman-pahaman yang berbau komunis. Right? Baik. So kita ni kita bukan nak melabelkan apa-apa. Apa yang baik itu kita ambillah. So apa yang bercanggah dengan apa yang sedia kita pegang, ya, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, sudut fiqahnya mazhab Syafi'i ataupun mazhab 4 secara umum, yang tu yang bercanggah dengan tu kita ketepikanlah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selebihnya kita boleh paskan, ya, di antara sifatnya kana min ahli salahi, tu bawah sikit. Right, itu ada cerita di atas tu, dia diperintah oleh raja apa semua, saya malah baca. Wa kana min ahli salahi, ya, Syekh Salim kita ni dia di antara orang yang baik, daiman zikri, selalu berzikir, benda yang tak ada pada orang kita zaman sekarang. Zikir. Ya. Orang kita ni malah zikir. Termasuklah saya sendiri. Ya, lihat mulut kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Takat dalam hati tu sikit-sikit ada, tapi sebelumnya yang ada dalam hati tu kita zahirkan dengan bentuk lafaz, ya. Kasirat tilawati li kitabillah, banyak baca Quran. Zakar Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki anhu annahu kana yahtimu Al-Quran Al-Karim wa huwa yatufu bil Baitil Haram. Syekh Ahmad Hadrawi Al-Makki, ini seorang ulama daripada Mekah, ada menyebutkan bahawasanya menceritakan tentang dia, tentang Syekh Salim penulis kita ni, annahu kana yahtimul Quran, bahawasanya dia mengkhatamkan Quran, wa huwa yatufu bil Baitil Haram, dalam keadaan dia tawaf di Baitil Haram. Wih, kalau dengar cerita lagu ni, ini cerita pelipu lara, mana boleh berlaku? Kan orang khatam Quran selama mana? Selama dia tawaf di Baitil Haram. So, satu yang kita kena ingat bahawasanya perkara-perkara yang pelik macam ni kalau berlaku pada para ulama, maka itu adalah karamah, ya. So banyak benda pelik macam ni berlaku pada ulama-ulama kita. Kalau kita tengok Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi sama juga Imam Suyuti, kita tengok umur dia orang ni taklah panjang sangat. Imam Nawawi lagi pendek 50 lebih saja. Bukan, 40 lebih saja. Umurnya 40 lebih. Imam Suyuti tu sempat juga sampai dekat 70. Right? Tapi ya Allah, tulisan dia orang ni, kalau kita bahagi-bahagikan dengan umur mereka, ambil daripada umur kecil beranak pun, ya, kalau ikut-ikutkan tulisan mereka itu lebih banyak daripada umur mereka. Imam Suyuti, tokoh yang paling banyak karang kitab, ada lebih kurang 600 kitab. Naratul bukan Naratul besar ni, bukan, ya. Salah satu kitabnya nama apa? Jam'ul Jawami' fi Ahadits Rasulullah SAW. 25 jilid, besar macam tu. Itu dikira satu kitab. So bila masa dia menulis. So ini adalah karamatul ulama, keramatnya para ulama. So bab ni kita nak hadam tak reti dengan akal. Kalau kita hadam dengan akal semata-mata, so fail kita, tak berjaya kita. Okey. So Syekh kita ni dia tulis khidmat dia kepada dunia ilmiah ni pun banyak.
walaupun ditulis di situ ada 2 biji kitab, iaitu kitab ini Safitun Najah dengan Al-Fawaidu Al-Jaliyatu fi Zajri an Ta'atil Hiyali Ribawiyyah. Ya, faedah yang jelas pada menghindarkan pemberian helah berbentuk riba. So dia ada tulis kitab fiqh yang khusus berbicara tentang helah riba. Okey. Kemudian berikutnya adalah syarah, adalah terjemah, adalah pengenalan kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Jawi Nuwa, tanah Jawa lah, Al-Bantani, secara tepatnya di tanah Bantan, At-Tanari, itu daerah dia barangkali, Asy-Syafi'i. Okey. Walaupun saya tak nak baca yang ini, kita terus kepada matan kitab kita ni. Hari ini nak suruh bagi bersentuh juga dengan matan kitab ni, insya-Allah. Okey, kita terus ke muka surat 25. Surat berapa? 25. Aduh, bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Katanya Syekh Salim ya Al-Hadrami, Bismillahirrahmanirrahim. So Syekh memulakan tulisan dia ini dengan kalimat yang penting dalam agama kita, yang besar artinya, iaitu yang penuh dengan khasiat dan rahsia, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So kita tengok syarah dalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so khutbah kepada Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani pun kita tak baca. Kalau ada benda-benda yang menarik, saya akan kongsikan dengan saudara-saudari yang untuk faedah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah, itu lafzul jalalah. Kita tak panggil Allah, lafaz Allah itu ada bentuk-bentuk ataupun sikit-sikit ada orang panggil su'ul adabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. So untuk menghindarkan diri daripada su'ul adab ma'allah, ketika kita nak sebut perkataan Allah tu kita panggil lafzul jalalah. Lafaz Allah, lafzul jalalah ini kita kembarkan sentiasa dengan lafzul jalal. Ya, lafaz yang agung ini, iaitu Allah. So lafaz yang agung ini, ismun, dia adalah nama, min asma'i dzatil a'la, daripada nama-nama zat yang maha tinggi, al-mawsufi bi kamalil af'ali, yang disifatkan pemilik kepada nama ini, iaitu Allah SWT, dengan perbuatan yang sempurna, bi kamalil af'al, dengan perbuatan yang sangat sempurna. So kamalil af'ali min idafati as-sifati ila al-mawsuf. So dengan perbuatan yang sempurna. Asal susunannya begitu. Tetapi dia sempurnakan perkataan itu, mafhum itu secara idafat, kerana idafat itu lebih memberi nilai balaghah kepada ayat yang sebegitu. Bi kamalil af'ali ay bil af'alil al-kamalati. Okey. Au bi iradati dzalika, ataupun dengan kemahuan demikian juga, u'allifu, aku mengarang. Okey. Ataupun dengan kehendak yang demikian itu juga. Ni dia di atas mana ni? Au ni. Kalau main potong-potong ini jadi terlekat macam ni. Okey. Baik. Au bi iradati dzalika, ataupun dengan kehendak yang demikian itu,
u'allifu, aku menulis. Ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dia cuba menzahirkan ataupun mentakdirkan ke mana muta'allaq kepada Bismillahirrahmanirrahim. So, kaedah umum dalam bahasa Arab, ba itu harful jari. Harful jari, ya, dia tak boleh berdiri dengan sendiri, dia perlu kepada muta'allaq, tempat nak kaitkan dia. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dengan nama Allah apa? Nak buat apa sebenarnya ni? Apa cerita kita sebenarnya? Tiba-tiba datang dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. So ayat itu ayat yang tergantung. So nak pergi gantung kat mana? Nak sakut kat mana? Dengan nama Allah itu. Oh, rupanya disangkutkan, digantungkan kepada u'allifu, aku mengarang. Aku mengarang dengan nama Allah. Barulah jumlah itu menjadi jumlah yang mufidah. Ya. Aku mengarang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. U'allifu mutabarrikan atau musta'inan. So, ba itu dengan makna apa? Right? Ba bismillah itu dengan makna apa? So, rupanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani cuba mentafsirkan, mengandaikan bahawasanya Syekh Salim dia mengarang, ya, dalam hal keadaan mutabarrikan, mengambil berkat dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih. Ataupun dia mentakdirkan, ya, ba itu dengan ba isti'anah. So u'allifu musta'inan, aku mengarang kitab ini hal keadaan aku meminta pertolongan dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. So dalam pengajian pondok, benda-benda ini semua ditekankan supaya penuntut, pelajar-pelajar benar-benar memahami setiap patah ilmu yang dipelajari. Bukan kata benar-benar ni kita pas macam kita ni dah banyak pas kan. So di pengajian pondok kita tak main pas ni, ya, kita baca habis daripada kulit ke kulit supaya ilmu tu benar-benar kita reti, ya, benar-benar kita faham. Okey, so u'allifu, ya, aku mengarang. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengibaratkan perkataan Syekh Salim, aku mengarang hal keadaan itu i'rab jadi hal keadaan aku mengambil berkat dengan Bismillahirrahmanirrahim, ataupun aku mengarang dengan meminta pertolongan bantuan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat pengasihani. Agak boleh faham, ya. Fassara bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyatihi ala usul al-fiqh. So mentafsirkan bismillah, ba bismillah itu dengan u'allifu mutabarrikan atau musta'inan oleh syekh kita, dia kata tok guru kita iaitu Syekh Ahmad Ad-Dimyati dalam hasyiah dia, kitab, salah satu kitab Syekh Ad-Dimyati, ya, hasyiah kepada usulul fiqh. So kata salah saya, hasyiah ini hasyiah kepada matan waraqat yang ditulis oleh Imamul Haramain. Kata salah saya ada terbaca Syekh Ahmad Ad-Dimyati, ya, dengan dalam hasyiah dia ni dia sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan mentafsirkan bismillah itu sama ada u'allifu mutabarrikan atau u'allifu musta'inan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. So itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengulas, Syekh Salim memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Nawawi komen apa yang dilakukan oleh Syekh Salim, ya, oleh musannif. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil azizi fi ibtida'i biha. Memulalah oleh musannif akan kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. So Bismillahirrahmanirrahim dipendekkan
secara an-nahtu, dipanggil an-nahtu kepada al-basmalah. So seminit dua lagi saya akan berhenti insya-Allah. So perkataan al-basmalah itu nahtun daripada bismillahirrahmanirrahim yang panjang. So banyak dalam agama kita ringkaskan perkataan yang panjang guna kaedah an-nahtu. Right? Seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita panggil apa? Al-hauqalah. Seperti alhamdulillah rabbil alamin, kita panggil apa? Alhamdalah. Dan begitulah seterusnya, ya. Begitulah seterusnya. So kita bagi sikit lah dalam seminit dua. Musannif memulakan kitab dia ni dengan basmalah, iaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Iktidaan. Iktidaan i'rab apa? Maf'ul li ajli. Kerana, kita terjemah, kerana menuruti, mengikuti bil kitabil aziz, dengan kitab yang maha agung, iaitu Al-Quran lah. Fi ibtidaihi, pada memulanya oleh Al-Quran, biha, dengan basmalah. Ibtidaihi itu i'rabnya apa? I'rabnya majrur lah, biharfil jari, ada fi kat depan dia tu kan. Cuma walau bagaimanapun, idafat ibtida' kepada dhamir min idafati al-masdari ila al-fa'il. Kita panggil idafat masdar kepada fa'il. Pada memulanya, ya, memulanya fi ibtida'ihi, pada memulanya kitab Al-Aziz, pada memulanya kitab Al-Aziz, biha, dengannya, dengan basmalah. So dhamir hu tu fi maqamil fa'il. Idafat itu idafat dengan makna idafat masdar kepada fa'il. So apabila sebut kata idafat, dia bukan semata-mata idafat begitu saja, ya. Idafat tu dia ada makna-makna dia pula. Dia antara lain sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, ada idafat dengan makna idafat mausuf pada sifat, ada idafat sifat pada mausuf, ada idafat dengan makna min, ada idafat dengan makna ila, ada idafat dengan makna min idafatil masdari ila al-fa'il, ada ila al-maf'ul, ada macam-macam makna kepada idafat. So abang tu kena belajar bagi banyak sikit bahasa Arab supaya memudahkan kita untuk menerokai ilmu Allah SWT yang luas ini. So miftah kepada ilmu yang sebenar-benarnya ialah bahasa Arab, sebelum miftah kepada semua ilmu. Seperti kitab kita ini. So kitab kita ini dah miftah kepada ilmu secara khusus, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fiqh. Adapun miftah yang sebenar-benar miftah kepada semua ilmu ialah bahasa Arab sebagai alat untuk buat menerokai ilmu Islam yang begitu luas. Okey. Siapa nak luas silakan, tak ada masalah, ya. So saya nak habiskan ayat ini. Ai fil lauhil mahfuz, iaitu Al-Kitabil Aziz, bukan Kitabil Aziz yang depan kita ni, yang kita duk baca ni. Ya, Al-Kitabil Aziz iaitu fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. So kitab Al-Aziz yang di lauhil mahfuz pun mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushafi, ataupun diihtimal juga bil kitabil aziz, ya, menurut, ya, dengan kitab yang agung, kitab yang suci, ya, dengan ihtimal yang kedua iaitu mengikut Al-Quran yang tertulis di mushaf selepas dia dihimpunkan dan disusun atur mengikut apa yang diatur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Setakat itulah kelas kita pada petang ini. Moga-moga sedikit perkongsian daripada saya ini memberi manfaat kepada kamu semua, dan insya-Allah kita akan halusi benda ini daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, barangkali dalam seminit dua ada soalan? Silakan. Sama ada nak bercakap ataupun nak tulis, silakan, boleh belakang.
Tak ada ya? Pasti ya, tak ada. Saya kebiasaan majlis-majlis saya akan buka soalan ya, supaya memberi ruang kepada antum untuk bertanya apa saja persoalan berkait dengan agama. Jangan biarkan diri anda hidup diselubungi dengan syubhat, masalah, kejahilan yang tak terurai, yang mengganggu hidup antum ya dalam perkara-perkara agama. So, sebab itu saya suka majlis-majlis saya kita buka soalan supaya antum semua boleh bertanya. Barangkali nak tanya pensyarah-pensyarah yang besar-besar yang high level, itu tak berani, dia orang pun tak ada masa, sibuk apa begitu gini. So saya yang kecil-kecil ni lah ya, yang suka untuk mendengar apa syubhat yang antum ada yang mengganggu pemikiran antum dalam kepala. Okey. Dan saya mahukan semua pelajar-pelajar kita di API, pelajar-pelajar pengajian Islam di mana saja ya dapat mendapat gambaran yang sebenar, jawapan yang sebenar kepada perkara agama ini. Ya, itu harapan saya insya-Allah. So kalau tak ada soalan lagi, barangkali tak terfikir lagi nak tanya soalan, kita di peringkat mukadimah baru ni. So kita tangguhkan kelas kita ini dan kita bertemu lagi insya-Allah di hari Khamis ya, hari Khamis. Hari Khamis ni kita akan masuk ke fiqh terus ya. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa hab lana ilman wa hikma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Doktor. Syukran jazilan Ustaz. Syukran doktor. Syukran doktor.